Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua kita sekali lagi menerusi program khas Hello Sintok bersama Dekan Universiti Utara Malaysia UUM yang dibawakan secara eksklusif melalui UUM Today. Hari ini sebuah lagi pusat pengajian akan kita kenali lebih rapat, ya, dan semestinya teknologi multimedia dan komunikasi adalah sangat rapat dengan kehidupan kita, kehidupan harian kita. Saya sendiri telah dibentuk dan diasah ilmu komunikasi saya daripada pusat pengajian ini. Jadi pusat pengajian ini sentiasa dekat di hati saya, dan pada hari ini saya rasa amat berbangga kerana saya diberi peluang untuk menemu bual guru saya, guru yang telah mencurah segala ilmu yang ada pada beliau kepada saya supaya saya menjadi insan yang lebih berilmu pada hari ini. Untuk itu, izinkan saya untuk terus memperkenalkan guru saya, dan beliau ialah Dekan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, atau dalam bahasa Inggeris School of Multimedia Technology and Communication, SMMTC. Guru saya, Dekan Profesor Madya Dr. Nursiah Abdul Hamid. Doktor, selamat datang. Terima kasih. Saya rasa gembira dapat jumpa doktor pada hari ini. Kami juga begitu. Doktor, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dan salam perkenalan diucapkan kepada Dr. Azlina Kamarudin. Dr. Azlina ialah pengerusi program Pasca Siswaza atau Postgraduate PG. Ya. Terima kasih. Terima kasih doktor kerana sudi bersama saya pada hari ini menerusi program khas ini. Ya. Sama-sama. Dr. Nursiah, SMMTC tu memang dekat di hati saya. Sentiasa berada di dalam hati saya. Tapi mungkin kita nak perkenalkan SMMTC ni secara lebih terperinci kepada audiens kita hari ini. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan apa itu SMMTC dan apa di sebalik SMMTC. Silakan doktor. Terima kasih Nani. Pertamanya terima kasih kerana menjemput kami Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi untuk program Hello Sintok pada hari ini. Untuk makluman semua, SMTC ditubuhkan pada tahun 2011, ya, 1 Julai 2011, dan sekarang kita mempunyai kekuatan seramai 70 orang staf, 1,111 orang pelajar sarjana muda dan 417 orang pelajar pasca siswaza. Ya. Dan para pelajar kami terdiri daripada pelajar tempatan dan antarabangsa. Jadi kekuatan SMTC ini terletak kepada namanya sendirilah, komunikasi dan teknologi multimedia, dan kita ada 3 program dan 3 bidang tujuan utama. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua teknologi media, dan yang ketiga adalah multimedia. Jadi itu membentuk SMTC yang ada pada hari ini. Ya. Jadi setakat ni pada doktor, berapa ramai pensyarah yang ada di SMMTC ni doktor? Pensyarah kita ada 60 orang. 60 orang. Dan staf pentadbiran ada 10 orang. Ya. Jadi pensyarah kita sekarang 2 orang profesor. Ya. Kemudian pensyarah Profesor Madya kita ada 6 orang. Selebihnya ada pensyarah kanan dan juga pensyarah. Dan kita ada 3 orang tutor untuk membantu kita dari segi pengajaran dan pembelajaran. Ya. Okay. Saya nak berbalik kepada Dr. Azlina. Dr. Azlina seorang yang bertanggungjawab secara terus mengenai program Pasca Siswaza, PG. Boleh doktor terangkan lebih lanjut tentang program PG di bawah seliaan doktor? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang disebutkan oleh Dekan kami, Dr. Nursiah seperti tadi, kekuatan kami memang pada 3 program ini. Samalah seperti di program Pasca Siswaza, yang mana saya diminta untuk memantau perjalanan program sarjana ataupun di peringkat master dan juga PhD. Di SMMTC ini, kami menawarkan 6 program master. Master ni dibagi pada 3 pula, Nani, ya. Yang pertama kita ada master by coursework. Kemudian master by dissertation atau mixed mode, ataupun boleh memilih master by research.
Jadi applicant atau pemohon kita dia boleh pilih yang mana satu dia nak. Dia nak maksudnya nak study. Bebas untuk memilih. Boleh bebas ya, untuk doktor? memilih. Dan kemudian kita ada program PhD kita. Kami ada 3 program PhD yang kami tawarkan. Kita ada PhD dalam komunikasi, PhD multimedia dan juga PhD media management, pengurusan media. Jadi boleh katakan hampir seimbang lah pemohon sama ada dalam Malaysia secara lokal dan juga antarabangsa yang membuat permohonan, dan saya kira dah 3-4 tahun permohonan boleh dibuat secara terus melalui online application dalam website graduate school kami, Awang Had Saleh Graduate School. Di peringkat pusat pengajian pula, Dr. Nursia, macam mana atau apa kempen yang dilakukan oleh pusat pengajian, oleh SMMTC untuk menarik pelajar-pelajar ni untuk menuntut ilmu di SMMTC? Okey, seperti mana Dr. Azina sebut tadi, kekuatan kita dalam 3 bidang. Ya. Okey, komunikasi, multimedia dan juga teknologi media. Dan kita sebenarnya ada pelbagai strategi untuk menarik minat pelajar datang. Itu strategi tu nak tahu, Doktor. Yang pertama, kita gunakan alumni kita sendiri. Nani juga ada alumni kami, kan. Jadi alumni ni sebenarnya kekuatan utama kita lah. Kita word of mouth tu penting. Dan juga sekarang ni dah ada elektronik word of mouth. Kita ada digital word of mouth. Jadi itu sebenarnya yang kita guna pakai untuk promosikan program kita. Sebab bila alumni dia dah melalui proses pembelajaran di UUM dan di SMTC, dia dah tahu, dia dah kenal pensyarah, dia dah tahu apa silibus kita, kurikulum yang kita tawarkan, apa pendekatan kita. Jadi itu satu yang kita nampak kita boleh manfaatkan alumni. Dan yang kedua dari segi kita menggunakan media sosial. Dan Dr. Azina sebenarnya adalah salah seorang alumni kita juga yang memang sangat aktif menghasilkan konten, buat video dan juga TikTok. Sekarang Dr. Azina dah seorang TikToker juga. Jadi kita manfaatkan semua digital yang ada lah. Dan yang ketiganya dari segi kita ada hubungan antarabangsa, hubungan dengan universiti luar. Itu satu yang sebenarnya saya nampak sangat penting lah dari segi agenda internationalization kita. Bila kita ada hubungan dengan universiti luar, contoh sekarang ni banyak yang kita aktif tu adalah dengan universiti di Indonesia dan juga di Thailand. India pun kita ada, dan sekarang kita tengah workout MOU dengan satu universiti di Turki, Anadolu University. Jadi itu peluang-peluang yang kita nampak yang sangat penting lah untuk kita manfaatkan untuk promosikan bukan sekadar program undergraduate tetapi juga program pascasiswaza, master dan PhD. Sebab kepakaran kita pelbagai, jadi itu sebenarnya yang boleh membantu program dan pusat pengajian untuk terus berkembang. Tapi doktor, dari segi percentage bila bercakap mengenai hubungan dengan universiti di luar negara, pada peringkat mana agaknya sambutan tu lebih banyak diterima? Adakah di peringkat PG ataupun macam mana? Buat masa sekarang ni balance. Untuk undergraduate biasanya dia orang ada terlibat dengan program mobility pelajar, pertukaran pelajar. Maksudnya kita hantar student kita ke sana dan universiti sana juga menghantar student mereka ke sini. Dan banyaknya sekarang ni daripada Indonesia, daripada Thailand pun ada. Yang latest ni daripada Jepun. Itu daripada Kyoto Sangyo University. Cuma itu kita masih dalam proses untuk menandatangani MOU. Tapi banyak satu lagi daripada China yang kita memang sangat ramai. Sangat ramai student, dan bila border China dah dibuka, dia orang dah start mula datang ke Malaysia untuk datang secara fizikal dan berjumpa dengan supervisor, dengan penyelidik masing-masing. Jadi itu kita nampak peluang yang sangat bagus. Dan pasaran kita juga sebenarnya daripada Jordan, Pakistan, Nigeria pun memang sangat ramailah. Jadi itu yang sebenarnya kita rasa pentingnya kita promosikan program supaya kita boleh
kembang luaskan dengan lebih baik. Itu semua adalah hasil daripada kolaborasi antara SMMTC dengan universiti di luar negara. Ya, betul. Doktor, mungkin saya nak bertanya lanjut tentang Students Exchange Program ni. Okey. Tapi sebelum tu saya nak beralih kepada Dr. Azlina. Tadi Dr. Nursia ada sebut bila para pelajar tu sarjana muda ni dia dah kenal lah peringkat sarjana muda, dia dah kenal siapa pensyarah dia yang dia selesa untuk yang baik, yang lembut. Macam setahu saya lah Dr. Nursia ni seorang pensyarah yang sangat lembut. Tapi dalam kelembutan dia tegas bila bercakap tentang ilmu. Sebab tu saya yakin ilmu yang saya dapat dari Dr. Nursia tu banyak membantu saya dari segi kerjaya saya sebagai pengacara dan sebagainya. Jadi bila kita dah kenal pensyarah tu, kita rasa mesra, kita rasa selesa untuk bekerjasama dengan beliau. Jadi adakah dibenarkan untuk pelajar peringkat PG ni untuk memilih siapa yang dia ingin dari segi menjadi penyelia atau supervisor dia? Baik, terima kasih Nani. Soalan yang pada saya sangat-sangat menarik dan ramai pelajar-pelajar luar sana, calon pelajar kita yang tertanya-tanya akan jawapan apa nak jawab pada soalan tadi. Memang kita sangat menggalakkan calon-calon pelajar yang memohon secara online ini untuk kalau boleh letak nama pensyarah mana yang dirasakan agak serasi, macam Nani kata tadilah, dia dah biasa dengan pensyarah ni di peringkat bachelor dia, maknanya di peringkat master nanti dia nak penyelianya adalah dalam pensyarah ni tadilah. Jadi apabila begitu, mereka dah boleh go through, buat proposal awal dan terus discuss dengan pensyarah tersebut dan letakkan. Contoh letak nama Profesor Madya Dr. Nursia Abdul Hamid pada calon untuk propose supervisor. Jadi tugas saya, dia memudahkan tugas saya sebenarnya Nani. Jadi saya akan terus bertanya kepada Dr. Nursia, Dr. Nursia dah ada deal ke dengan calon pelajar ni? Dr. Nursia akan jawab. Biasanya jawapan yang saya terima tu agak sama. Jadi pensyarah ni akan jawab, ya kami dah bincang dah, saya dah bincang. Jadi boleh tak saya terus menyelia? Pada saya, ia tak ada masalah. Kalau kosong kat situ Nani, barulah kita akan email kepada, blast email lah kepada semua pensyarah. Sekiranya mereka berminat, bila mereka melihat proposal pelajar tadi, mereka akan balas reply email saya dan kita akan go through tengok proses terusnya. Dan bidang. Saya tambah sikit. Dan biasanya kalau pelajar tu daripada overseas dan dia tak kenal siapa-siapa, dia akan cari maklumat tu daripada website kita. Dia akan tengok kepakaran yang sesuai dengan topik yang dia nak buat, dia nak research tu, dan dia akan email selalunya kepada potential supervisor tu. Itu juga salah satu cara dia untuk mengenali approach potential supervisor tu lah. Selalu kita dapat email daripada luar kan, especially student untuk PhD lah. Dan dia bagi cadangan topiknya kan, tengok sesuai tak dengan kita. Jadi kalau kita kata sesuai, itu kita start communication tu. Macam Dr. Azlina sebut tadi, communication, dan nanti dalam borang tu dia akan nyatakan nama supervisor yang dicadangkan tu. Doktor, itu cerita jika semuanya berjalan lancar dan keakraban itu berterusan sehinggalah ke akhir perjalanan ilmu yang ditimba. Tapi di sebalik cerita indah itu, apa pula akan berlaku bila pelajar tu atau student tu dia tiba-tiba di pertengahan jalan dia berselisih faham dengan supervisor dia. Jadi di pihak doktor sendiri sebagai pengerusi PG, apa yang akan doktor nasihatkan pada pelajar tu? Memang ni dah jalan buntu doktor, nak baik balik dah tak boleh dah macam tu. Ya Nani, ya. Memang kes sebegitu walaupun kita katakan terpencil tapi ia berlaku. Itu yang pastinya. Jadi apa yang perlu saya buat ataupun apa yang sudah saya buat adalah pendekatan saya ni bilang persuasive communication Nani. Jadi saya perlu menggunakan kepakaran sedikit yang saya ada. Saya pujuk dululah. Ada teori-teori yang doktor gunakan. Saya guna teori. Kita guna macam social penetration tu, kita go through kawan-kawan kita juga. Memang kita kata kadang-kadang nak mencapai keserasian antara dua insan, pelajar dan juga pensyarah ni, dia ambil masa. Ada kes yang berjaya diselamatkan, namun malang juga tak berjaya diselamatkan kerana kedua-duanya dah tak sefahaman
Sebab orang kata apa, buat PhD atau master by research ni macam kita berkahwin, Dr. Nasia, ya. Betul. Kalau dah tak sefahaman, macam mana nak go through. So, jadi penyelesaiannya, graduate school menyediakan form. Ada form untuk buat pertukaran. Seandainya dah tak boleh nak go through dengan supervisor, mereka akan isi form. Perjalanan itu akan jadi lebih smooth apabila penyelia sendiri nak lepaskan. Dia kalau tak nak lepas tu, school akan bantu menyediakan kertas kerja dan kita akan table lah dalam meeting di peringkat graduate school. Jadi itu yang nak boleh katakan. Yang pentingnya pada saya, penyeliaan ini adalah human touch. Bagaimana kita deal dengan manusia lain yang pelbagai personality. Saya yakin dengan tenaga-tenaga pakar kita ramai di SMDC, Dr. Nasia, kan? Ya, betul. Kes ni ada tapi 1-2 kes sahaja dah ni. InsyaAllah. Semua bagus-bagus SMDC ni. Jadi doktor akan bercakap dengan kedua-dua pihak Ya. lah. Saya akan consult kedua-duanya. Saya jadi orang tengah lah ni. Doktor Neutral. ni macam cerita rumah tangga lah pula ya. Betul. Yang Saya adalah seorang kaunselor. nak dilepaskan, yang seorang tak nak lepaskan ya. Oh okey. Jadi Dr. Nosia, saya tengok cara Dr. Azlina memang sesuai lah untuk dijadikan beliau memegang jawatan sebagai pengerusi PG kan, Ya. dengan dia punya persuasif. Kita telah memilih calon yang betul. Betul. Saya Untuk setuju. posisi yang betul. Kita bantu setakat ini kita perlulah. Kita mampu, kita cuba. Itu di sebalik tanggungjawab doktor ya. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang saya sendiri tak nampak tapi setelah menemu bual doktor baru saya tahu benda ni berlaku sebenarnya. Bila kita handle adult learners Adult kan, learners, pelajar dewasa, dia berbeza dengan pelajar undergraduate, Ya. fresh graduate tu. Jadi Dr. Jan sebut tadi, human touch tu kena lebih skill tu kan. Sebab kebanyakan yang sambung belajar peringkat pasca ustazah ni adalah mereka yang bekerja. Betul. Dah ada kaleng-kaleng gitu ya. bukan kaleng-kaleng dan bukan besya-besya. Jadi the way kita treat mereka itu sepatutnya berbeza lah. Kita kena Dan faham backgroundnya kan. Stres bekerja dia betul, macam mana. betul. Ya. Dengan komitmen mereka yang pelbagai. Ada anak-anak yang 2 orang autism dalam grup, dalam anaknya. Macam-macam lah yang kita rasa kita kena perlu Dan kita treat menyelami. case by case. Ya, case by case. Ini saya nak ada beberapa soalan lagi yang saya nak tanya pada Dr. Nosiah tentang student exchange program. Saya juga nak bertanya tentang kos untuk postgraduate program. Tapi kita berehat seketika ya. Jadi kita berehat seketika, kita akan kembali bersama dua ilmuwan kita pada hari ini ya. Kita jumpa lagi sebentar saja lagi.
saya Azrina Kamarudin, pengerusi program Pasca Siswaza SMMTC Universiti Utara Malaysia. Saya nak jemput anak-anak yang berada di mana sahaja untuk kita sambung di peringkat Master dan PhD. Di mana? Di SMMTC. Anak-anak tentunya mempunyai banyak soalan untuk ditanyakan. Saya jawab yang pertama dahulu. Di SMMTC, di UM ini kita sediakan 6 program khas untuk Master by Research dan juga Master by Coursework. Ada 6. Dan nak sambung PhD, kita ada 3 program khas. Apa programnya? Nak sambung study, kita ada 2 mode. Anak-anak boleh memilih sama ada menjadikan full time ataupun part time. Bezanya tentulah dari segi tempoh masa. Full time untuk coursework kurang lebih 4 trimester. Setahun lebih sikit ya untuk memenuhi itu kita join kelas. Kalau Master by Research yang biasanya akan GOT, graduate on time dalam masa 3 trimester. Tak sampai setahun. Jadi apa lagi tunggu? Yang full time dan part time, sama-sama kita atur langkah dan strategi untuk pastikan kita capai kejayaan dalam pengajian master kita. Jumpa lagi. Nak sambung PhD tapi tak kenal siapa pakar-pakar bidang kita di SMMTC. Anak-anak semua boleh layari UUM Experts. Dalam UUM Expert tu boleh klik ataupun boleh type bidang-bidang usaha kita. Kalau kenal nama sahaja pun kat situ kita boleh dapat detail bidang kepakaran mereka. Jadi masa memohon nanti dalam online application tu letaklah nama siapa calon bakal penyela untuk PhD anak-anak nanti. Pihak skul akan diberikan. Semoga berjaya. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to School of Multimedia Technology and Communication SMMTC Postgraduate Program in Universiti Utara Malaysia. Dear all, doing research. For postgrad research. Within journalistic development, You need to recharge your your academic background. enjoy being at university, great fun, right? Wish you all the best. Bersua kita kembali melalui program khas Hello Sintok dan kita kembali bersama 2 ilmuwan kita dari SMMTC. Saya akan terus tujukan soalan ini kepada Dr. Nosia. Doktor, kita bercakap tentang Student Exchange Program. Jadi ini akan berlaku di mana pelajar kita UUM akan dihantar ke universiti luar negara dan pelajar mereka akan datang ke sini. Betul. Doktor, dari segi kos, adakah ia membabitkan apa-apa juga kos atau this is apa ni orang kata Reciprocal. ya. Dia bersifat reciprocal. Dia bila kita dalam konteks mobility pelajar ataupun student exchange, memang kita ada, sebab tu kita kena sign MOU. Kena ada MOU dan UUM dah masuk dalam satu konsortium, saya terlupa nama konsortium tu. Agreementnya adalah bila pelajar datang ke UUM, Ya. kita akan wavekan yuran. Cuma dia kena bayar dari segi penginapan. Dan jika ada reciprocal, maksudnya pelajar ke sana, ke universiti sana pun tak perlu bayar yuran dan penginapan, dan pelajar sana pun datang ke sini tak perlu yuran dan penginapan. Tapi itu takluk kepada agreement yang kita dah sign tu lah. Mungkin doktor ada pelajar kita yang berminat ya untuk membabitkan diri mereka dalam student exchange program ni. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apa kriteria yang ditentukan oleh SMMTC untuk melayakkan mereka yang berminat ni menjadi salah seorang peserta student exchange program antara SMMTC dan biasanya untuk student exchange program atau mobility diuruskan oleh pusat
antarabangsa, International Office, International Office, singkatannya CIAC. Ya. Jadi CIAC akan iklankan peluang-peluang untuk mobility. Baru ni saya rasa dalam semalam ada juga iklan tu ke Indonesia, Jepun dan tak salah saya ke Korea. Mungkin ke Korea juga ada. Jadi banyak sebenarnya peluang. Cuma ada kriteria yang ditetapkan oleh pihak universiti, antaranya pelajar tersebut mestilah pelajar semester 3. At least semester 3, tapi yang belum bukan final semester. Sebab dia perlu habiskan dulu beberapa jam kredit di sini, kemudian baru dia boleh apply untuk tu. Dan PMK tu mesti 3.0 untuk melayakkan dia, sebab kita nak hantar student yang cemerlang lah. Betul, of course kan. Dan dari segi kemampuan, sebab biasanya pelajar yang mohon ni tiket flight tu dia kena family kena tanggung sendiri. Cuma kita boleh bagi bantuan dari segi allowance, ada sedikit disediakan oleh pihak universiti. Dan banyaknya peluang sekarang ni, macam sebelum ni student kita ramai ke Indonesia. Indonesia memang yang paling dekat dan kita memang hubungan dengan Indonesia tu memang sangat rapat. Indonesia pun banyak universiti di sana. Jadi memang banyak yang datang ke sini, dan baru ni pun kami bincang dengan Kementerian Agama Indonesia, singkatannya Kemenak, untuk kita adakan program ini untuk program master. Jadi pelajar Indonesia akan datang ke sini di bawah konsortium Kemenak ni, Kementerian Agama Indonesia, dan datang ke sini buat master selama setahun, habiskan master kita di sini, kemudian balik ke universiti di Indonesia untuk sambung pula master di sana. Selebihnya. Jadi plannya tu adalah pelajar Indonesia akan dapat double degree. Double degree. Dan sebelum ni pun student SMTC kita pernah hantar ke Korea. Saya ingat ada seorang pelajar kita dah... Berapa lama tu doktor? 6 bulan. Satu semester. 6 bulan, satu semester. Satu semester, ya. Kita ada dua jenis mobility. Yang pertama, mobility satu semester. Dan juga mobility at least 2 minggu, 14 hari. Jadi pelajar boleh pilih yang mana satu. Kalau satu semester tu memang dia akan berada di sana selama satu semester. Jadi 2 minggu tu dia boleh sama ada buat secara online ataupun pergi secara fizikal. Jadi iklan terkini yang baru disiarkan ialah pada 19 Februari yang lalu. Ya? Semalam, jadi, ya, betul. Para mereka yang berminat bolehlah mengisi borang secara online dan memohon. Baik. Dr. Hazlina, saya rasa saya percaya ramai di luar sana yang ingin ingin memajukan diri mereka supaya lebih berilmu, ingin melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Tapi selalu masalah yang sering berlaku ialah kos. Mereka was-was, boleh ke mereka tanggung kos tu? Mungkin Dr. Hazlina boleh yakinkan mereka tentang kos untuk peringkat Masters dan PhD di SMMTC itu sendiri. Baik, terima kasih Annie. Memang banyak soalan-soalan yang diterima mengenai sponsorship. Yang bertanya baru ni pun ada doktor saya. Tanya sama ada kita di school ada provide tak apa-apa dana. So far memang tak ada lagi lah yang kita buat. Mungkin ke depan wallahualam kita tak tahu lagi ya kan ya. Yang mampu saya katakan kita ada 2 kategori ni calon-calon pelajar, iaitu mereka di dalam tempatan dalam Malaysia dan juga luar negara international. So yang lokal saya selalu suggest pertama niatkan memang nak menuntut ilmu tu ikut kepercayaan agama masing-masing lah. Tapi kalau dia Muslim, saya akan tekankan niat kerana Allah lah ni. Yeah. Maknanya kemudian dia kalau dah tak ada choice lain, maksudnya tidak ada sumber apa-apa beasiswa, mungkin boleh apply PTPTN lah. PTPTN. Kebanyakan pelajar kita lokal memang akan ambil PTPTN ni. Selain daripada self-sponsored, Fama kan, father mama yang tolong bagi bajet. Okay. Ada juga yang daripada dana macam HLP. HLDF. Ya, HLDF. Doktor bercakap ni pada peringkat Masters dan PhD. Master dan PhD. Okay. Jadinya yang lokal ni ada juga yang datang daripada HLP, hadiah latihan persekutuan. Guru-guru kita, pegawai-pegawai PPD ada yang dah sama PhD. So mereka ada sumber dana sendiri. Yeah. Ada juga yang mencari-cari cara lain yang
yang bertanya kepada saya peluang untuk menjadi GRA, Graduate Research Assistant. Jadi yang itu sama ada rezeki mereka sendiri akan ditawarkan oleh mana-mana researcher iaitu dalam kalangan pensyarah SMMTC ataupun kadang-kadang tunggu iklan. Geran-geran yang besar-besar tu, 50,000 semua tu, berjuta pun ada. So dia akan iklankan. Mungkin ada dalam kalangan kita punya calon pelajar PhD tadi yang boleh sebab membantu mencapai KPI research juga tadi itulah. Itu untuk lokal biasanya. Kalau international ni kebanyakan mereka akan berurusan terus dengan ambassador ya, dengan kedutaan mereka masing-masing. So macam itulah. Dan yang datang tu majoriti boleh saya katakan self-sponsored ni. Self-sponsored. Yes, self-sponsored. Doktor terangkan sikit doktor, kos untuk self-sponsored ni yang perlu membiayai diri mereka sendiri. Okey. Apa bajet yang mereka perlu ada? Tang bajet, boleh sebut bajet tu macam sedih sikitlah muka ya. Kita boleh katakan kalau di SMMTC ni untuk international student untuk per trimester, kita di sini ada sistem kita adalah trimester. Trimester ni mungkin dalam 3 hingga 4 bulan sahaja tempoh pengajian berbanding sistem semester yang 6 bulan kita kata itu kan. Jadi untuk satu trimester pelajar-pelajar calon pelajar di luar kalau ikut dalam offer letter dalam 6,000 7,000 jugalah untuk international. Kalau lokal 2 hingga 3,000 begitu. 2 hingga 3,000 untuk menampung satu trimester. Jadi doktor, bajet tu kos tu kena bayar orang kata selepuk macam tu ke atau macam mana? Mereka diberi tempoh. Taklah masuk pendaftaran terus bayar tak. UM pun memang ada empathy tu tinggi. Jadi kita pun ada tempoh masa tertentu mereka boleh bayar. Mereka boleh aktifkan status even dah sampai ni pun cuma kena isi borang late registration je lah. Tapi so far saya rasa ramai yang berkemampuan dan boleh lah sebenarnya. Bila doktor bercakap tentang 2-3 ribu ni, yang tu peringkat mana doktor? PhD biasanya. PhD. Master 1,000 lebih. Itulah. Kalau master 1,000 lebih. Yes. Kalau untuk PhD 2 hingga 3,000 lah biasanya kalau kita tengok jadi anggaran tu. Estimate-nya. Dan dia bergantung sama ada PhD tu habis dengan cepat Ya, atau ada je yang boleh graduate on time sebenarnya. Ada tak walaupun kecil lah dia punya bilangan tu. Tapi memang boleh sebenarnya. Sebab apa? Kalau untuk PhD dan juga Master by Research, satu trimester yang pertama mereka perlu register ataupun masuk kelas academic writing dan juga research methodology class. Dua prasyarat khusus untuk universiti lah. Selepas tu ataupun pada mereka tengah ambil kelas ni, mereka dah boleh terus menyiapkan proposal, bersedia untuk membentangkan paper di colloquium yang kami anjurkan, SMMTC anjurkan. Jadi itu tiket lah ni. Sebelum nak PD, proposal defense, dia kena buat colloquium dulu. Selesai semua, dokumen lengkap, mereka akan boleh buat proposal defense, ikut individu tu. Katakan saya dah bersedia, saya layakkan present ni. So tak perlu tunggu kawan-kawan yang lain. Ikut kepada yang dah siap dokumen, dia boleh terus membentangkan proposalnya. Bila membuat proposal defense tu, doktor, siapakah audience yang akan berada di situ? Okey. Kita secara kalau di proposal defense kita buat di school, SMMTC kita buat di situ. Kita jemput juga dalam kalangan kawan-kawan dia, tak termasuk kita ada 2 orang penilai lah, examiner kita dan seorang chair. Itu yang wajib lah kena ada. Jadi chair akan mempengerusikan proposal defense tersebut dan akan dinilai oleh 2 orang pemeriksa dalaman kita, pensyarah dalam kita yang pakar bidang itu juga. So kadang-kadang kawan-kawan dia datang, siap buat kenduri-kenduri lagi ni. Makan-makan nak hilangkan nervous kawan ni tadi. So saling support, saling orang kata sentiasa membantulah tim PG yang sangat baik. Dan kami ramai di situ adalah mereka daripada Jordan sebenarnya ni. Jordan, Pakistan pun makin ramai. Jadi bila kita betul-betul menjaga seorang dua ni, saya yakin mereka juga sebagai duta kecil yang datang daripada negara mereka dan mereka akan mouth to mouth sebab balik ke sana dan bercerita tentang UUM tak dan sempat balik lagi SMMTC. Nani. Dah cakap dah, doktor, cikgu saya pula nak sambung. Something like that lah. Jadi Dr. Nusia, mereka yang telah menamatkan pengajian di SMMTC, di manakah mereka sekarang, doktor? Adakah peluang pekerjaan untuk mereka terjamin
selepas menimba ilmu di SMMTC, pada pendapat doktor atau apa yang doktor tahulah ya, research doktor, macam mana bekas-bekas pelajar alumni kita. MTC ni? Ya. Salah seorangnya ada di sini. Ini juga alumni yang sangat hebat yang SMTC telah hasilkan. Terima kasih, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. jika kita trace Ya. dan track alumni kita, rata-ratanya berada di agensi media, bekerja sebagai wartawan, sebagai PR, kan? Jadi itu bagi kita sangat membanggakan, dan in fact ada yang sekarang ni bekerja sebagai pensyarah di universiti luar negara, di Dubai, di Pakistan, sebab dia orang memang semasa datang tu ada yang memang pensyarah di sana, jadi balik dan serve universiti sana, dan hubungan tu memang tak putus sampai sekarang, tak putus. Ada yang mencadangkan pensyarah-pensyarah penyelianya sebagai penilai untuk student PhD di sana. Saya pun ada bekas pelajar saya, alumni di Pakistan, yang menamakan kita dan rakan-rakan lain sebagai external examiner, to that extent. Dan ramai juga pensyarah kita yang kekal buat research dengan pelajar, dengan alumni, dengan bekas supervisornya tu. Dan kalau untuk lokal dan pelajar undergraduate ni, alumni kita banyak di, macam saya cakap tadi lah, di media agensi. Kerana kita pun tak tahu alumni kita ni bertebaran di mana. Tapi bila kita pergi melawat ke agensi media berkenaan, dan diperkenalkan, doktor, saya alumni UUM, saya dulu belajar dengan doktor, to the extent kita masa tu, oh okey, memang Pasti doktor bangga sangat ya. bangga, sangat bangga. Ada yang ramainya banyaklah di Media Prima, di Karang Kraft, Sinar Harian, di Astro. In fact sekarang ni pun di bahagian utara ni pun ramai stringer daripada UUM juga, yang dah selesaikan multimedia journalism, master multimedia journalism. Jadi doktor, saya rasa boleh dirangkumkan insya-Allah ya, peluang pekerjaan bagi pelajar-pelajar graduan SMMTC ni sangat cerah di luar sana ya. Potensinya sangat banyak. Dan ada juga yang buat bisnes sendiri. Yang buka company studio fotografi, itu memang sangat ramai. Sebab memang kita masih in contact dengan mereka kan, through Facebook, through WhatsApp semua tu. Jadi kita tahu alumni kita tu memang they're doing good. Alhamdulillah. Baik, Dr. Azlina, apa juga perancangan di peringkat doktor untuk menyemarakkan lagi program PG ni? Baik, untuk program PG, apa yang telah saya dan juga penyelaras program yang lepas kan kami dah buat untuk mempromosikan, kita cuba untuk visibility lah Nani. Ya, sebab tu lah sekarang ni saya bukanlah kata nak aktif sangat, tidak, tetapi dah mula visible dalam TikTok ya, supaya mereka di luar sana bukan mengenali kami tapi mengenali skul yang kami wakili. Mereka boleh dapat sedikit info, soalan-soalan lazim yang biasa ditanyakan. Kadang-kadang by call je. Apa beza doktor master by research dengan master by coursework? Jadi saya take soalan tu, kemudian saya buatlah video, saya pun hantar. Maknanya bukan hanya seorang saja yang mendapat jawapan tadi melalui telefon, tapi juga dibawakan kepada mereka yang di luar sana. Sebab saya yakin kadang-kadang seorang yang telefon saya itu seolah-olah sebagai perantara kan. Dia betul, orang lain ramai nak tanya, tetapi dia yang angkat telefon dan bertanya. So kita cuba untuk memastikan aktiviti kita buat secara berkala juga. Aktiviti tu kita buat santai-santai je sebenarnya dalam PG ni. Kita bagi untuk coffee talk, datang rumah saya, hiking. So benda-benda santai ni daripada 4-5 orang, so makin ramai yang akan join. Kadang-kadang daripada sekolah lain pun nak join kita. Sebab kita nampak kewujudan yang pastinya, dan kita memperkenalkan beberapa pakar-pakar lain melalui video-video yang kita ketengahkan ya, supaya kita ramai pakar-pakar yang dalam UUM ni, dalam kita SMTC. 3 bidang utama di SMTC, sekali lagi nak ulang lah, tadi Dekan dah sebut dah, kita ulang lagi, komunikasi, multimedia dan teknologi media. Jadi pilih sahaja bidang mana yang kita suka. Baik. Sangat jelas ya. Jadi saya yakin ya audiens kita hari ini lebih mengenali SMMTC ya,
sepanjang kita berbicara pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nosia dan Dr. Azlina kerana sudi berkongsi maklumat tentang SMMTC. Ya, Dr. Nosia, sebelum ni saya telah pun mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan kepada saya, dan hari ini seluruh penonton kita menjadi saksi yang sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih Dr. Nosia. Ilmu yang Dr. Nosia curahkan kepada saya ni memang sangat berguna, memang saya gunakan ya sepanjang saya berkarya sehingga hari ini ya, dan terima kasih banyak-banyak Dr. Nosia. Allah SWT saja yang boleh membalas jasa baik guru saya. Dan buat Dr. Azlina, selamat maju jaya. Terima kasih. Saya yakin mereka yang mengikuti program PG ini adalah di bawah seliaan seorang yang sangat prihatin ya. Empathy. Itu yang penting ya. InsyaAllah. Sangat prihatin, sangat mengambil berat tentang mereka yang mengambil program PG ini. Jadi selamat maju jaya saya ucapkan kepada SMMTC. Semoga SMMTC terus makmur dan melahirkan lebih ramai lagi graduan-graduan hebat di Malaysia dan di luar negara. Amin. Ya. Amin, InsyaAllah. Oleh itu, kita telah sampai ke penghujung program khas Hello Sintok bersama Dekan Universiti Utara Malaysia, dan pada hari ini kita juga ada pengerusi PG yang telah memberi banyak maklumat ya tentang mereka yang berminat untuk terus menimba ilmu, kerana saya ingin berkongsi kepada penonton saya pada hari ini, ilmu ni kita kena tuntut tanpa had, tanpa had usia ya. Selagi boleh kita harus terus menimba ilmu. Jadi sekian saja program Hello Sintok untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Akhir kata dari saya, jaga diri.